mengurangkan risiko penipuan identiti dalam talian. Macam saya, kalau saya berurusan dengan lembaga hasil ataupun PDRM dan sebagainya, saya mempunyai pelbagai nama dan kata laluan. So dengan mempunyai My Digital ID bermakna saya hanya menggunakan satu identiti ya untuk masuk ke dalam urusan-urusan berkenaan seperti PDRM, lembaga hasil dan sebagainya. Okey, memudahkan akses perkhidmatan kerajaan dalam talian seperti yang saya katakan tadi. Banyak jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian yang menggunakan website untuk berurusan dengan rakyat akan menggunakan digital ID sebagai log masuk, seperti lembaga hasil, SPRM, JPM, PDRM, JPJ dan sebagainya. Yang menggunakan My Digital ID ini sebagai log masuk untuk urusan-urusan dalam talian daripada kementerian atau jabatan-jabatan berkenaan. Kemudahan log masuk tunggal untuk pelbagai aplikasi seperti mana juga yang kita pakai sekarang, macam kalau ada Gmail dan sebagainya. Kadang-kadang Gmail kita tu boleh digunakan di pelbagai aplikasi ya. Di Facebook boleh, di Google boleh dan macam-macam lagi. So itu yang kita namakan single sign on. Maknanya dengan satu My Digital ID kita boleh berurusan atau kita boleh masuk dalam pelbagai aplikasi kemudian. Selamat, pantas dan mudahlah. Kita tak payah ingat lagi apa macam saya pelbagai nama dan kata laluan seperti masa-masa lampau. Okey, antara persepsi dan realiti, bila kita sebut digital, perkataan digital ni very sensitif. Kadang-kadang macam-macam lah connotation yang dibawa bersama perkataan digital ni. Jadi di sini kita nak streskan bahawa My Digital ID adalah pengesahan sah dan selamat untuk log masuk urusan dalam talian sahaja. Okey, tidak ada kena-mengena dengan yang lain-lain ni. Nanti saya terangkan. Tidak kena-mengena dengan data dalam urusan. In fact, kalau kita nak masuk ke JPJ, katakan saya nak cek saman di JPJ. My Digital ID hanyalah digunakan untuk masuk ke JPJ tersebut, data JPJ, tapi data JPJ berkenaan saman, berkenaan butiran kereta saya, berkenaan macam-macam lagi, road tax saya dan sebagainya, masih berada dalam ruang lingkup data yang disimpan oleh JPJ. Untuk pengetahuan tuan-puan, kami tidak dibenarkan untuk menyentuh data-data tersebut kerana PDPA dan segalanya lah. So tidak menyimpan data biometrik seperti cap jari dan sebagainya dalam telefon kita tak ada. Ini semua dalam bentuk hash, dalam bentuk komputer, bahasa komputer. Tidak mengumpul data. Ramai juga yang kata, oh bila ada My Digital ID nanti orang tahu kita pergi ke mana dan sebagainya. Tidak. My Digital ID hanyalah cert yang tidak mempunyai location based programming atau segalanya. Tidak menedahkan data peribadi kepada siapa sahaja, kerana ia dalam bentuk hash dan secured by, macam saya kata tadi, Trustgate salah satu contohnya. Itu adalah sertifikat yang dikeluarkan mengikut lunas tertentu yang tidak boleh dihack ataupun ditiru. Apatah lagi kita tidak menyimpan, tidak menyimpankan data peribadi tersebut ke dalam mana-mana satu server lah. So maknanya tidak ada orang boleh tahu. Tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Kalau tuan-puan ada 2-3 telefon, hanya satu sahaja yang dibenarkan. Jadi kena, yang mana ada 2 telefon tu kena pilihlah mana satu yang nak dimasukkan digital ID. Tidak menggunakan sebarang chip atau implan. Yang ini mungkin funny, tapi ada juga orang yang bertanya manakah implan, di manakah nak letak chip My Digital ID ni. Adakah di lengan ke, di tengkuk ke, di bahu dan sebagainya. Tidak menyimpan pengkalan data peribadi pengguna. Kita tidak ada menyimpan selain daripada sertifikat tuan dan puan yang mempunyai nama, IC dan juga imbasan cap jari tersebut. Tidak ada lagi data-data lain seperti pukul berapa lahir di mana dan sebagainya. Tak ada. My Digital ID kita hanya dibenarkan untuk mengambil
beberapa data peribadi yang ditukarkan dalam bentuk sertifikat yang terhad kepada nama, IC dan juga imbasan ibu jari kalau tak silap. Alamat pun tak ada dalam sertifikat kita tu. Tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan. Ini MyCard masih merupakan identiti utama peribadi kita. Okey, ramai juga yang bertanya mengapa tiba-tiba My Digital ID ini diperkenalkan. Untuk pengetahuan tuan-puan, pada tahun 2015 lagi ya, sebelum 2016 ni kami telah merancang untuk mengadakan satu identiti nasional, they call it IDN lah, Identity Digital Nasional. Dan kita sebagai satu organisasi R&D telah diarahkan membuat penyelidikan dan kami telah membuat satu penyelidikan di sini di MIMOS yang bernama Platform Pengesahan Bersepadu di bawah RMK 11. Ini semua tahu RMK ini rancangan Malaysia. Dan pada tahun 2018, hasil daripada penyelidikan tahun 2016 ini digunakan sebagai proof of concept atau bukti konsep dalam projek GOSG yang kita buat dengan mampu. GOS ni adalah satu gerbang portal untuk kerajaan Malaysia untuk rakyat mencapai ke sini malaysia.gov.my dan boleh berurusan dengan pelbagai kementerian lah. Pada masa tersebut kita telah membuat satu portal bersama mampu. Majlis pada tahun 2019, Majlis Jemaah Menteri memutuskan agar Kementerian Komunikasi Multimedia pada masa tersebut menyelaras inisiatif Identiti Digital Nasional (IDN). Pada tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri mencadangkan pelaksanaan My Digital ID bagi RMK 12. KDN dah sebut tahun 2020 we should be having My Digital ID ya di Malaysia. Pada tahun 2021, My Digital ID sebagai salah satu inisiatif dalam Pelan Tindakan Ekonomi Digital Malaysia. Ini kerajaan Malaysia telah membuat satu pelan tindakan ekonomi dan My Digital ID telah dimasukkan sebagai salah satu inisiatif dalamnya. Pada 2023, to be exact, pada 21 hari bulan 11 tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah berkunjung ke MIMOS, maka beliau telah diberi taklimat mengenai My Digital ID. Dia datang tu untuk tujuan lain, untuk mengetahui apa MIMOS buat sekarang dan sebagainya. Salah satunya kita memberitahu pasal our journey in My Digital ID. Beliau telah tertarik because dalam kepalanya mungkin dia nak digitalizekan this nation dengan pelbagai inisiatif lagi terutamanya macam padu dan sebagainya. So maka itu MIMOS dilantik sebagai agensi pelaksana bagi program My Digital ID. Okey, ini peringkat-peringkat My Digital ID bagaimana kita nak melaksanakan. Of course di peringkat kerajaan dia ada kerjasama antara kementerian, JPP, SA, ada staf, pasukan petugas khas, pembaharuan agensi, ada My Digital, rangka tindakan ekonomi digital dan segalanya. Okey. Dan dalam kes My Digital ID ini mampu telah diberikan peranan sebagai agensi penyelaras dan juga agensi yang membentuk dasar kepada My Digital ID. So mana orang di belakangnya mampu dan of course bawah KDN jugalah, Kementerian Dalam Negeri. Dan MIMOS pula dilantik sebagai agensi pelaksana. Okey. Dan kita bagi kepada dua keutamaan, kepada sektor awam dan juga kepada sektor swasta. Yang B ni sekarang kita tengah buat. Okey, kita berinteraksi dengan JPN, dengan Jabatan Immigration, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kesihatan dan segala kementerian di sini, di mana kita akan menggunakan My Digital ID untuk untuk berurusan dengan kementerian-kementerian inilah. So banyak sekarang kita dah bercakap dengan lembaga hasil, kita dah bercakap dengan KWSP, SSM, JPJ dan PADU. Okay. Ini kerajaan, ini makan masa juga. Dan kemudian apabila kami telah selesai di sini, maka kami akan pergi kepada bahagian swasta pula.
Okay, this is private. Private kita dah ramai yang datang untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, pihak bank, bank negara, petang ni pun penet nak datang. Halo, boleh dengar? Halo? Boleh Tuan. Boleh, okey. Teruskan. Ya. Dan banyak lagi lah urusan private ni. Private ni basically they wanted to have My Digital ID sebagai access to ni lah, to their services. Okay. Okey, yang ini cerita mengenai onboarding esok di mana pendaftaran akan dibuat bila kita buat pendaftaran kita akan mengeluarkan sijil digital. Okey, siapa yang layak, warga negara, pemerhati tetap dan pelawat. Pelawat ni saya pun tak berapa pasti, mungkin orang yang berada di sini lebih pada 100 hari lah. Yang ini mungkin this is PR punya status, yang ini kita semualah. Okay, so kita akan mengeluarkan sijil digital atau nama dia sijil penguasa, Certificate of Authority. Yang ini saya kata ada 4 saja company dalam Malaysia ni yang dibenarkan untuk mengeluarkan sijil tersebut. Dan sijil-sijil ni mahal, tuan-tuan. Okey, selepas dikeluarkan keluaran maklumat peribadi dengan kawalan pengguna, maklumat peribadi yang dibenarkan yang saya katakan tadi cuma nama, IC dan juga imbasan jari dalam bentuk hash, dalam bentuk computer language. Selepas kita dah buat tu, apabila tuan-tuan ingin berurusan dengan segala kementerian-kementerian yang dicantikkan di sini, ada satu lagi permintaan pelepasan maklumat peribadi. Maksudnya bila tuan on board esok dah ada digital ID, dia akan minta satu lagi kata laluan. Sebab ini untuk memastikan betul-betul bahawa orang yang berurusan tu adalah orang yang sebenar. Kita takut kadang-kadang telefon kita dimain oleh anak-anak dan sebagainya. Kadang-kadang kalau anak-anak tak apalah. Kalau orang lain takut silap masuk menggunakan identiti tuan-tuan. So ada satu lagi password yang akan diminta esok. Ini bila tuan buat onboarding esok adalah dia akan minta tu. So bila dah disahkan dengan Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya, barulah tuan-tuan boleh masuk ke dalam all the portal ni lah. Bahagian kewangan, perkhidmatan kesihatan, visa, PAS dan pelbagai lagi ya. Yang ini proses onboarding, yang mana belum onboard lagi. Tomorrow, what you will do, you kena ada my card, you kena ada peranti dan sambungan internet, yakni your telefon, dan you kena download siap-siap aplikasi My Digital ID yang boleh dapati di App Store dan juga di Google Play. Lepas tu masukkan kad penalan dalam slot yang disediakan ataupun di kios ataupun di tablet. Kita ada dua cara, satu tablet, satu kios yang menyambung kita kepada Kementerian Jabatan Pendaftaran Negara. Letakkan ibu jari di pengimbas. Okey, ini untuk mengesahkan. Bila dia akan keluar, adakah ini maklumat anda, dia keluar seperti mana IC kita. Dan bila kita kata betul, pengesahan berjaya, keluarkan your IC daripada slot itu dan kemudian buka aplikasi My Digital ID yang telah di-download tadi dalam telefon dan imbas kod QR yang keluar di di sama ada kios atau tablet tuan-puan dan teruskan pendaftaran di peranti anda. Yang ini saya kata dia akan minta kata laluan sekurang-kurangnya 8 aksara. Jawab dia untuk menyimpan ID digital sebab dia nak keluarkan cert, masukkan kata laluan telah diciptakan tadi, maka ID digital anda telah disimpan di dalam aplikasi My Digital ID. So maknanya ID digital anda telah berada dalam telefon anda. So ID digital anda sedia untuk digunakan. Okey. Fasa pelaksanaan My Digital ID. Okey, fasa pertama kita menggunakan sistem log masuk tunggal macam saya kata tadi. Sekarang ni dah ada malaysia.gov.my. Kita boleh gunakan My Digital ID. Sekarang juga kita boleh gunakan bagi mereka yang dah on board, bagi mereka yang telah mempunyai My Digital ID. Kalau pergi ke My Sejahtera sekarang, kalau tuan kena update sikit My Sejahtera,
untuk masuk ke My Digital ID. Setelah itu, tuan-puan boleh masuk dalam MySejahtera menggunakan My Digital ID. Begitu juga yang kita target pada bulan 3, kita dah bercakap dengan Padu, data-data ataupun subsidi bersasar di Padu akan menggunakan My Digital ID sebagai log masuk. Dan dia akan datang, kita akan marketplace, e-dagang kita, ini Lazada, Shopee dan sebagainya, akan menggunakan My Digital ID. Begitu juga dengan pengangkutan dan juga subsidi-subsidi bersasar yang lain. Begitulah seterusnya penerapan teknik telco, immigration, bank, insurans dan sebagainya. This will take some time. Because ni banyak. Bank saja pun dah banyak. So ini contoh MySejahtera dan Hermes kini. Okey, kalau tuan-puan ada MySejahtera, kena update sikit, dia masukkan yang baru, sign in with My Digital ID. Nah inilah, kalau tuan-puan dah ada My Digital ID, maksudnya tekan di sini saja, tak payah lagi ingat your password lama, your mobile number dan sebagainya. Tapi yang ini masih lagi dikekalkan sign in ni, yang lama tu untuk orang acclimatise, untuk mereka-mereka yang masih tidak mempunyai My Digital ID lah. Itu juga dengan Hermes. Sekarang ni kalau masuk Hermes ada dua. Satu log masuk secara biasa yang kita kena masuk kad pengenalan, kata laluan dan sebagainya. Tapi satu lagi cara paling mudah log masuk dengan My Digital ID. Bila tekan di sini dia akan cek sertifikat kat dalam telefon tuan-puan dan seterusnya mengiktiraf tuan-puan sebagai orang yang ingin berurusan dengan Hermes. Okay, saya katakan tadi malaysia.gov.my. Sekarang ni kalau pergi, yang ini kita buat dengan mampu. Kalau pergi ke log masuk, mengandungi pilihan My Digital ID. Bila tekan log masuk di sini, dia akan keluar My Digital ID. Tekan saja My Digital ID di sini, maka dia keluar QR code. Dengan ada dengan aplikasi My Digital ID di telefon tuan-puan, tekan scan tu, dia akan scan QR code ni yang berada di di laptop kita ataupun di desktop kita, dan dia akan masuk ke dalam My Government portal tadi untuk kita berurusan lah, macam-macam urusan kat sini. Okey, dalam pembangunan kita sekarang sedang berbincang dengan Padu, bukan sekarang lah, dah lama lah, dah 3 minggu on this. Lembaga hasil telah datang bersama kami juga untuk menggunakan My Digital ID. So lain kali kalau tuan-puan nak buat urusan dengan lembaga hasil, menggunakan My Digital ID saja. Begitu juga dengan KWSP, begitu juga dengan Polis Diraja, begitu juga dengan JPJ dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Sebenarnya banyak lagi saya tulis ini yang dah datang bercakap kami ni lah. Sasaran tempoh My Digital ID, penjawat awam. Seperti kita semua ni, dalam database ada 1.7 million. Kita akan menggunakan satu onboarding secara fizikal, apa yang kita pergi sekarang, dan juga akan datang mungkin kita akan menggunakan Hermes. Tapi ni this is at later stage. Sekarang kami tengah mencari jalan. Sebab nak pergi jumpa 1.7 million seperti target yang telah diberikan pada kami ni memang tak masuk akal. Tapi this is target given lah. Okey, lepas tu kita juga diberikan target untuk subsidi bersasar berjalan pada 31 bulan 3 2024. Ini tarikh dia yang telah dibagi kesesaran kepada kami. Dalam ni ada 10 million data yang sekarang ni kami sedang bekerja dengan Padu lah untuk mendapatkan data-data tersebut. Untuk pengetahuan semua, Padu sekarang ada 2 million lah. So lagi 2 bulan ni dia mensasarkan about 10 million. Okay, rakyat Malaysia, rakyat Marhain ada 24 juta yang kami sasarkan untuk menggunakan My Digital ID. Dan kami akan menggunakan ejen-ejen yang diluluskan seperti Pos Malaysia, segala tempat yang ada kemudahan untuk orang ramai, kami akan menggunakan ejen-ejen tersebut lah.
Ini our Prime Minister, pemilik utama My Digital ID. Dia telah buat onboard. Macam ni lah esok kami akan berada di KPKT untuk membuat onboarding, membawa kios dan juga tablet-tablet. Yang ini dia kata, he said people might accept the fact that the country should advance in line with the current development, including the use of technology. Ini the phrase from our. Ini beberapa onboarding exercise yang telah kami lakukan bersama ketua polis negara, bersama ketua pengarah immigration dan juga warga kerja semualah. Ini contoh-contoh onboarding exercise yang telah kami lakukan. Ini juga bahan awam. Kita juga banyak bersiaran di media-media massa seperti di bernama di RTM dan sebagainya lah, untuk memberi pengetahuan ataupun untuk berkongsi pengetahuan apakah itu My Digital ID. Sebab ramai sangat yang bertanya dan ramai juga yang sangsi padahal tak ada apa pun. Actually it just tukar your identification daripada bentuk biasa kepada bentuk ID. Bentuk digital. Okey, itu saja. So ada apa-apa soalan yang boleh ni saya bantu? Memandangkan My Digital ID adalah bukti pengenalan kedua dan bukannya pengganti MyCard, maka adakah My Digital ID diwajibkan? Saya dah jawab ni, tidak diwajibkan tapi amat digalakkan. Sebab nanti urusan-urusan seperti subsidi bersasar dan segalanya akan menggunakan My Digital ID sebagai pengenalan diri kita. Bagaimana saya nak menentukan orang yang dapat menerima katakan sumbangan subsidi adalah orang yang sebenar, bukan pendatang dan sebagainya. So kita akan menggunakan My Digital ID sebagai sumber utama untuk kita berurusan dalam talian, secara talian. Okey, My Digital ID telah diwatakan ini akta berkaitan pelaksanaan. Yang ini tuan, apa saja akta yang berkaitan dengan digital kami telah pun untuk pengetahuan tuan-puan, untuk mengeluarkan My Digital ID ni kami telah go through certain process lah yang tidak melanggar segala any digital punya act lah for that matter. Sebab kita tidak mengumpul data, iaitu yang utama sekali. Kita hanya mengeluarkan sijil dalam bentuk sijil komputer lah, DigiCert itu panggil. Bukan satu badan yang mengumpul data mengenai tuan-tuan dan perempuan lah, data peribadi ke apa ke. Kami menggunakan data yang ada di Jabatan Pendaftaran Negara. Okay, pendaftaran My Digital ID hanya boleh dibuat dengan peranti khas dengan memohs. Ya, setakat ini. Sekiranya smartphone yang sedia ada hilang, maka My Digital ID tidak boleh didaftarkan di smartphone lain. Kalau hilang, kita kena ada satu proses yang kita namakan revoke. Revoke ni maksudnya yang lama tu kita kena revoke dan kita kena buat baru. Macam onboarding yang baru lah. Macam mana nak batal pendaftaran? Revoke ni kita kena pergi kat mesin kita lah. Sekarang ni memanglah kita ada memang jumlahnya terhad dan sebagainya. So akan datang kita akan berada di seluruh jabatan pendaftaran dan segalanya. Maknanya boleh dibuat di situ. Slide ini boleh share. Boleh, tapi saya tak tahu siapa nak bagi. Nanti beritahu saya siapa ni, saya akan hantar. Adakah My Digital ID ni akan dikenakan bayaran? Tidak. Ini syarat utama. Walaupun, ini kena tahu, walaupun kerajaan akan menanggung harga sijil-sijil tersebutlah, sijil sertifikat dari itu bukan free tuan-tuan puan. Dia ada harga dia dan yang itu akan ditanggung oleh kerajaan, tidak dibebankan pada rakyat. Bagaimana nak akses aplikasi perkhidmatan kerajaan, contoh My Government Portal, terus di smartphone selepas ini? Adakah perlu guna peranti lain untuk scan barcode Digital ID? Ini bagus soalan ni.
Tak, kalau tuan dah ada kat dalam tu, kat dalam phone you, My Digital ID, tak payah scan lah. Tekan je terus dia masuk. Eh? Bagaimana jika kita ada masalah cap jari? Oh, ini pun banyak. Untuk pengetahuan tuan-puan, masa kita buat onboarding untuk cabinet ministers, ada satu menteri yang tidak boleh dibaca cap jarinya. Maka yang ini kita akan selesaikan di kemudian hari. Kita akan menggunakan facial recognition, kita panggil. That is another biometric form lah. Yang kita akan, peranti kita tu semua dah ada kamera. Nanti kita akan menggunakan kamera untuk membuat image scanning dan uh, dibandingkan dengan data image di Jabatan Pendaftaran Negara. Sebab muka kita semua ada kan. Itulah, tapi setakat ni kita tak buat lagi. Yang ni masalah yang masih tertangguh sebab kita tak dapat kebenaran untuk menggunakan image lagi setakat ni. Image muka kita tu. Access dia. Bagaimana membuat perusahaan My Digital di apps. Macam tu lah. Macam saya kata, akan datang orang yang mempunyai masalah cap jari, kita akan menggunakan pengesahan muka. Okey, jika data dicuri, adakah dari mana-mana pihak akan bertanggungjawabkan? Data apa ni tuan dicuri? Sebab data tuan hanya berada di Jabatan Pendaftaran Negara dan di dalam telefon tuan hanyalah dalam bentuk hash ataupun dalam bentuk bahasa komputer. Tidak ada data yang boleh dicuri dari satu pengkalan data. Kita tak ada pengkalan data. Kos integrasi IDM dengan sistem di bawah projek, kan, di bawah kos kementerian atau yang ini saya rasa setakat ni MIMOS akan ni berurusan dengan kos ni. Kerana kami mendapat peruntukan untuk kos integrasi ni. Ini mesti orang IT tanya ni. Okay, bila last pendaftaran My Digital? Okey, untuk penjawat awam disasarkan pada 31 bulan 1 ni. Ya. Tapi macam saya katalah, tak logik sekarang ni pun kita berada di Putrajaya pun tak habis lagi. Ya. Kita sasarkan berapa? 70,000 Putrajaya. Tapi sekarang apa yang ada pada kita hanyalah dalam 16,000. Ha? So, panjang lagi lah nak jawab ni. Ya. Yang pendaftaran ni, dia berterusan, tuan-tuan. Dia actually yang kita bagi target tu, we want to finish off dengan government servant by 31st of January 2024. But pendaftaran My Digital is continuous. Dia tak ada henti. Kawalan keselamatan seorang boleh dijamin dari keadaan sekarang yang skema banyak. Oh, ni tak ada kena-mengena dengan, macam saya kata tadi, kita tidak punya pengkalan data. Skema. Ni cuma yang ada pada tuan-puan dalam telefon tuan-puan hanya nama, nombor IC dan ibasan jari saja. Alamat pun tak ada. Sekiranya ahli keluarga yang tiada smartphone ingin pinjam tumpang smartphone kita untuk akses aplikasi kerajaan atau MyJPJ, adakah sudah tidak boleh selepas ini? Kalau dia memerlukan lock masuk tuan, memang tak boleh. Tapi kalau dia pakai telefon tuan dan tuan benarkan dia untuk menggunakan lock masuk tuan, boleh. Jawapan nak tanya tuan, kalau belum register padu, boleh ke register? Oh ya, mari register dulu, tak apa. Boleh. Tak ada masalah. In fact, sepatutnya mari register dulu baru padu. Boleh ke ID digital menggunakan smartphone? Nombor telefon yang sama bagi OKU yang tiada smartphone. Boleh ke ID digital menggunakan smartphone? Nombor telefon yang sama bagi OKU yang tiada smartphone. Digital ID ni hanya pada smartphone tuan. Kalau tak ada smartphone memang tak boleh kan. Because ada scan dan sebagainya. Scanning of your QR code nanti, onboarding exercise, certificate ni. Semua bantuan daftaran menggunakan nombor telefon apa-apa. Saya tak berapa faham ni. Tapi kalau menjawab nombor telefon tak ada kena-mengena ni. Smartphone
My Digital ID mesti berada dalam smartphone. Kalau bukan smartphone, tak boleh.